Majlis Presiden Pakatan Rakyat yang bermesyuarat petang semalam membincangkan perkara ini sebagai reaksi kepada kenyataan orang nombor 1 ROS, Datuk Abdul Rahman Osman, yang tiba-tiba mengeluarkan kenyataan bahawa Pakatan Rakyat tidak diluluskan pendaftaran kerana tidak mengemukakan pendaftaran baru. We did not submit a fresh application to ROS after Zaid Ibrahim left Pakatan. Okay? Majlis Presiden Pakatan Rakyat kesal dengan kenyataan tersebut, ya, kerana Pakatan Rakyat telah pun mengambil langkah-langkah yang perlu sejurus selepas Datuk Zaid meninggalkan Pakatan, iaitu pada Mac 2011 satu EGM telah dibuat oleh Sekretariat Pakatan yang menguruskan pendaftaran untuk menggantikan pengerusi dan yang berkaitan, yang keanggotaan mereka terbatal secara automatik mengikut Perlembagaan Pakatan Rakyat yang sedang diproses oleh ROS. Ya, berikutan itu, Datuk Kamarudin Jaafar telah kita namakan sebagai pengerusi Pakatan Rakyat yang baru, Rotem Komiti, ya. Datuk Kamarudin Jaafar. Okey. Tumpat. Pada Mac 2011 juga, Pakatan Rakyat telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pertubuhan ROS untuk menyerahkan permohonan pertukaran itu. Ya. Tetapi ROS tidak mahu menerimanya dengan alasan bahawa permohonan lama belum lagi dibuat keputusan. Ya. Permohonan lama atas nama Datuk Zaid itu belum lagi ROS buat keputusan. Kenapa pula hendak dikemukakan permohonan baru Mac 2011? Walaupun kita kata bahawa mengikut Perlembagaan PR dalam protemnya, pengerusi yang keluar terbatal lah. ROS enggan menerima permohonan ini bila Mac 2011. Atas alasan ROS belum buat keputusan terhadap permohonan lama yang ada nama Zaid. Di antara Mac hingga November 2011, tidak kurang daripada setiap 3 hingga 4 minggu, komunikasi antara Pakatan Rakyat dengan Ketua Penolong Pengarah ROS itu terus kita lakukan bagi bertanyakan perkembangan. Jawapannya tetap sama, iaitu ROS belum membuat keputusan. Tentulah aneh, tak semena-mena Ketua Pengarah ROS Abdul Rahman Osman kata Pakatan Rakyat tak didaftar kerana tidak mengemukakan permohonan baru. Ini bermakna Datuk Abdul Rahman Osman tak tahu apa berlaku dalam jabatan dia. Saya juga menyebut bahawa pada 3 Mac 2011 itu, Jawatankuasa Protem yang menamakan pengerusi baru Datuk Kamarudin Jaafar telah menghantar permohonan beserta dengan 6 salinan borang permohonan borang 1, permohonan bagi pendaftaran pertumbuhan yang sempurna diisi dan ditandatangani, 6 salinan senarai ahli jawatankuasa penaja pertubuhan, 6 salinan Perlembagaan Pertubuhan versi Bahasa Malaysia, 6 salinan contoh lambang, bendera, lencana dan lain-lain tanda yang berwarna dan keterangan mengenai maksud tanda-tanda tersebut, 2 salinan minit mesyuarat, surat kebenaran menggunakan alamat daripada premis, dan fee pemrosesan RM30. Semua telah kita hantar Mac 2011. Ya. Jadi saya pulangkan balik bola kepada Ketua Pengarah Abdul Rahman Osman untuk menjawab kenapa Ketua Penolong Pengarahnya enggan menerima permohonan kita pada Mac yang lepas. Tiba-tiba Abdul Rahman Osman mengatakan kita tidak pernah mengemukakan permohonan baru setelah Zaid keluar. Jadi Majlis Presiden yang memesyuarat semalam membuat keputusan, buat masa ini kita akan terus pesu kepada pendaftaran ini, meneruskan usaha pendaftaran ini dengan merujuk kepada penggantian pengerusi yang baru dalam Jawatankuasa Protem Datuk Kamarudin Jaafar, dan dalam tempoh terdekat, jika sekiranya ROS tidak memberikan sebarang reaksi, Majlis Presiden Pakatan Rakyat akan membuat satu keputusan baru dan diumumkan pula dalam masa terdekat. Terima kasih.
Itu keputusan semalam. Lok. Okay. Terlebih dahulu saya semasa Pakatan Rakyat dihantarkan pendaftaran kepada RS, kita ada meletakkan satu jawatan kuasa penaja. Seperti biasalah dalam mana-mana pertubuhan, sebelum didaftarkan perlu ada satu protem, satu jawatan kuasa penaja. Dan saya sendiri adalah wakil DAP dalam Pakatan Rakyat yang diletakkan sebagai Setiausaha Agung Penaja, iaitu protem Sekretari Jeneral. Sepatutnya dalam apa-apa surat menyurat korespondens di antara RS dengan mana-mana pertubuhan, surat biasanya dihantar kepada Setiausaha Agung ataupun Setiausaha Agung Penaja, protem. Tetapi saya dalam 2 tahun ini tak pernah sekali pun menerima apa-apa surat balasan daripada RS. Dan mana boleh yang Ketua Pengarah RS ini tiba-tiba menyatakan bahawa Pakatan Rakyat tidak didaftarkan, telah menolak. Padahal surat untuk menolak Pakatan Rakyat itu tidak pernah dihantar kepada saya ataupun kepada wakil kita di Sekretariat. Dan saya nak katakan bahawa dalam mana-mana pertubuhan, seseorang individu itu bukannya mewakili pertubuhan itu secara total. Zaid Ibrahim bukannya Pakatan Rakyat dan Pakatan Rakyat bukannya Zaid Ibrahim. Zaid Ibrahim keluar daripada PKR, itu hal dia. Tidak bermaksud bahawa Pakatan Rakyat terus terbatal. Dan ini saya melihat kepada double standard dalam RS. Dan pernah saya juga bangkitkan perkara ini dalam Dewan semasa perbahasan dalam jawatan kuasa ataupun dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan saya pernah membangkitkan perkara ini, tetapi tak pernah ada jawapan daripada pihak Kementerian Dalam Negeri. Kita mengatakan bahawa Pakatan Rakyat sudah hantar pendaftaran permohonan 2 tahun. Tak pernah ada jawapan daripada RS ataupun Kementerian Dalam Negeri. Tetapi parti kita yang didaftarkan oleh Zaid Ibrahim selepas beliau keluar daripada PKR dapat kelulusan dalam 2 minggu. Ini jelas menunjukkan satu double standard dalam Kementerian Dalam Negeri. Dalam RS, mereka sengaja tidak mahu mendaftarkan Pakatan Rakyat kerana mereka takut bahawa sekiranya Pakatan Rakyat didaftarkan sebagai satu entiti politik, kita akan mencabar Barisan Nasional secara satu entiti yang berdaftar. Kerana dalam PIU yang ke-13 nanti, kita tak dapat meletakkan calon sebagai calon Pakatan Rakyat kerana RS tidak mendaftarkan pertubuhan ini. Kita terpaksa masih perlu menamakan calon kita sebagai calon PKR, calon PAS ataupun calon DAP, bukannya calon Pakatan Rakyat. Dan ini saya melihat bahawa ada muslihat politik dan agenda politik daripada Kementerian Dalam Negeri dan khasnya RS yang selalu memberikan alasan bahawa mereka perlu merujuk kepada pihak atasan. Pihak atasan siapa? Pihak atasannya maksudnya Menteri Dalam Negeri, iaitu Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Dan kita merasakan bahawa the whole thing is about ada muslihat politik dan ada agenda politik untuk tidak mahu mendaftarkan Pakatan Rakyat. We call upon, kita meminta supaya RS bersifat lebih profesional untuk memproses pendaftaran kita secara adil, secara profesional. Itu sahaja yang kita minta. Terima kasih. Ya, saya rasa kalau ada apa-apa di dalam permohonan yang telah dikemukakan, ada cacat, ada kekurangan dan memerlukan maklumat tambahan, yang biasa kita dengar ROS akan berhubunglah dengan jawatan kuasa penaja. Tapi tidaklah tiba-tiba satu ketika beberapa bulan mengatakan kita tidak menghantar permohonan yang baru. Saya rasa pertukaran pemegang-pemegang jawatan dalam pertuan komiti adalah satu perkara yang biasa dalam mana-mana permohonan. Jadi saya nak menyokong hasrat yang disebut oleh Rasah tadi bahawa ROS kena profesional. Ya? Kalau MUIP, kalau Mekar Sakti, kalau kita boleh didaftarkan dalam masa yang begitu singkat, ya, oleh orang yang sama yang dulu mengemukakan contohnya Datuk Zaid Ibrahim. Kenapa mereka berlengah-lengah melambat-lambatkan? Saya rasa ini memberikan satu gambaran yang tidak baik kepada pegawai-pegawai dalam kerajaan kita. Yang kerja mereka tidak teliti, tidak profesional, ya. Dan dalam keadaan ini saya rasa ada orang yang akan jadi mangsa. Saya dimaklumkan ada satu kumpulan yang cuba mendaftarkan diri mereka sebagai satu parti politik bernama PHM, Parti Hindu Malaysia. Ya. Saya rasa saya dirumuti oleh orang yang berkenaan sudah 3 tahun mengemukakan permohonan. Ada maklumat yang diminta diberi, tetapi sampai hari ini saya dimaklumkan tidak dapat dilayan dan mereka berhasrat untuk mengambil tindakan undang-undang seperti juga Human Rights Party dan sebagainya. Saya rasa dalam Malaysia
there must be a single standard of practice. Ya, if you are eligible to form an organisation, kalau yang penama-penama itu tidak terbatal hak dia untuk berorganisasi, dan perlembagaan membolehkan kita, ya, we are allowed to form association. Ya, ini mesti diraikan, ya, kalau kita nak melihat keadilan. Kalau tidak, macam ni lah, ya. Kemudian kita ditempelak pula. Ya, jadi I think it's not fair. And for the DG of ROS to comment like that is very unethical, very unprofessional. Yeah, please don't be don't politicize or don't have a Be a political, too of politics. too political in that sense. Thank you. Terima kasih. Pihak Mediapas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapas asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.